Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada tuan pengacara majlis yang saya muliakan, Puan Guru Besar Sekolah dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa, seluruh guru-guru sekolah, kepada guru-guru besar, kepada guru-guru, kepada ibu bapa, pemimpin-pemimpin PIBG, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Baik, saya rasa jauh sangat dengan tuan-tuan dah lah, tak nampak rendah saya ni. Jadi yang mana yang duduk di belakang tu bawa adalah kerusi, mai duduk depan saya. Duduk tepi-tepi ni, dekat sikit, senang. Yang mana yang duduk jauh belakang bawa garas ni, mai duduk sini. InsyaAllah. Tak nampak, saya nampak guru besar ya. Jadi akak-akak insyaAllah malam ni cuaca elok. Mudah-mudahan tak hujan. Jadi mai duduk depan ni pun tak apa, cikgu besar tak marah. Ya, guru besar kita okey. Jadi nampak sebelah kiri ni pun dekat lagi. Dekat dengan saya, senang insyaAllah. Jangan takut, saya tak soal, saya tanya aja. Tadi bawa kerusi, main duduk depan ni. Nampak dekat sikit dengan saya. Baik. Jadi akak-akak yang belakang, abang-abang ni main depan sikit. Pasal jauh sangat entah ni. InsyaAllah, main depan duduk sini tak apa. Bawa kerusi. Okey. Tak duduk atas padang lagi, tunggu banyak pula. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kita hari ini membicarakan tentang sekolah kita. Tempat pendidikan, saya pun ada sekolah, saya pun bekas pelajar sekolah, sekarang saya pun cikgu sekolah. Jadi semuanya tuan-tuan, kita ni tak lepas daripada pendidikan. Kita ni tak lepas daripada cikgu, kita tak lepas daripada belajar. Kalau ada orang kata saya dah habis belajar, nama dia bohong. Kita tidak akan pernah habis belajar. Habis belajar ni tuan-tuan mungkin mati kot. Talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu ni daripada dalam buayan sampai ke liang lahat. Selagi mana tak mati tuan-tuan, kita belajar. Sama ada kita belajar secara formal di sekolah, di universiti, atau belajar secara tidak formal melalui pengalaman, melalui apa yang kita jumpa, melalui apa yang kita tengok, yang kita dengar. Sebab tu pendidikan dia akan berterusan sampai bila-bila. Setiap hari kalau kita tak tambah ilmu, kita adalah orang yang paling rugi sekali. Dalam satu hari, kalau hari ni kita tak meningkatkan ilmu, tak dapat ilmu baru, maka kita adalah orang yang paling rugi tuan-tuan. Sebab kita dah menutup pintu hati kita, menutup telinga mata kita semua daripada menambahkan ilmu pengetahuan. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, yarfa'allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan angkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dari kalangan kita beberapa darjat. Memang tuan-tuan, dia akan naik darjat bagi orang yang berilmu. Dua benda ini akan menaikkan darjat kita di sisi Allah, malah di sisi manusia. Sebab hari ini manusia, dia nak darjat ni, dia nak kedudukan. Dia cari kedudukan, dia pulun kalau boleh nak bagi orang sayang dekat dia, orang hormat dia, orang dengar cakap dia. Macam-macam jalan tuan-tuan orang buat. Ada orang yang suka kalau boleh di depan nama dia ada gelaran. Sebab kata dia, gelaran ni menjadikan orang akan angkat darjat dia. Dia beli gelaran pun tak apa makna. Dia beli pingat, dia beli pangkat. Ada yang beli sijil pun. Ijazah dia beli, master dia beli, doktor palsu pun dia beli. Sekarang apa yang tak boleh beli tuan-tuan? Apa yang tak boleh beli? Semua boleh beli. Orang pun boleh beli sekarang. Setakat CJ tu apa gaduh, orang beli selera. Sebab apa yang mereka nak? Sebab dengan gelaran di hadapan nama mereka yang asal itu, orang hormat pada mereka.
Ada orang yang nak dapatkan penghormatan, dia tunjuk duit berkepui. Dia buat TikTok, buat TokTik. Tunjuk gambar duit. Tunjuk rupanya duit putus step. Sebab apa? Sebab bila dia banyak duit, orang jadi kagum dengan dia. Orang jadi hormat pada dia. Ada yang faham nak dapatkan penghormatan, nak dapatkan kemuliaan, dia tunjukkan apa? Dia tunjuk kereta dia. Tunjuk kemewahan kereta dia. Sebab manusia ni suka buka mata bila tengok kereta. Ya, dia suka tengok kenderaan, orang buka mata. Saya hari tu pergi ceramah tuan-tuan, naik van rusak. Rela tak pergi masuk. Naik van rusak kawan saya. Rela hak jaga tempat ceramah tak pergi masuk. Ujung. Saya pun buka tingkat. Saya nak ceramah. Oh, Ustaz Kazim. Masuk. Oh, dah. Pasal apa? Pasal naik van. Bayar tuan-tuan kalau saya main ceramah naik gerek. Orang tak pergi masuk terus. Pasal apa? Pasal nampak di situ. Dia sewa kereta tuan-tuan pasal nak buat konten dalam Facebook. Nak tunjuk kata dia berjaya, maka dia pun sewa kereta Ferrari. Orang pun kata, "Boy." Dia tunjuk barang mat, dia tunjuk macam-macam. Yang ni yang Allah Taala sebut dalam Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ud dunya. Zalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah. Dia suka tunjuk-tunjuk, dia suka benda ni dihiaskan bagi nampak cantik. Tetapi tuan-tuan, kemuliaan yang Allah Ta'ala sebut, kita boleh dapat dengan dua benda. Pertama, kata Allah, iman. Iman yang akan menjadikan kita mulia. Maka di mana kita nak cari iman? Di mana nak dapatkan iman? Di mana kita boleh cari supaya iman ni dapat pada kita? Sebab itulah tuan-tuan, hidayah ni Allah Ta'ala bagi. Kita kena minta, kita kena cari, kita kena usaha, kena bekalkan. Salah satu tempat yang nak cari, nak usaha, nak dibekalkan iman, ni di sekolah. Di sekolah. Baik sekolah agama rakyat, baik sekolah kafar, baik sekolah rendah. Yang kita duk kenal Quran ni tuan-tuan, di sekolah. Yang duk kenal semayang, yang duk belajar pasal semayang, yang duk belajar pasal Iqra, cikgu kafar, guru-guru kafar, cikgu-cikgu Jekof, yang duk mengajak kita. Kalau mereka tak ajak kita, tuan-tuan, kita tak tahu pun rukun semayang tu apa. Si ada periksa lagi. Ada silibus lagi. Dia ajak kita dengan teratur supaya kita dapat ilmu. Ilmu tuan-tuan, mudah-mudahan kita tahu, kita kenal Allah Ta'ala, kenal Nabi Muhammad, kenal Quran, kenal semua. Mudah-mudahan kita jadi orang beriman. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak pergi sekolah, mandi junub pun tak erti. Mandi junub pun tak erti. Ambil semayang pun tak erti. Tapi pasal ustazah duk mengajar, ustaz duk mengajar di sekolah, anak-anak kita kan ni boleh dah. Bukan kata belajar ambil ayat semayang. Saya ingat waktu saya sekolah tu, berus gigi pun cikgu ajar. Main syarikat Colgate. Tak pernah faham? Tak faham tu tak? Bawa berus gigi, bawa ubat gigi, dua berus gigi dah longkang. Mai dia duk ajak cara yang betul memberus gigi. Ngok-ngak tuan-tuan. Mai kita mak pak ni kena dengan takdan ni tuan-tuan. Anak kita pun kita tak nak gosok gigi dia. Umur 4 tahun rongok gigi muka ulat. Umur 3 tahun setengah buka-buka tak ada. Mak pak punya sibuk tuan-tuan. Tapi cikgu mejak. Seingat kita dulu waktu kecil-kecil dulu, ubat kutu pun cikgu bubuh.
Makcik-makcik tak ingat dulu budak-budak main sekolah garu-garu kutu. Anak kita pun pergi sekolah, balik rumah duk garu. Dengan kita pun garu, jatuh atas bau. Bukan kelemamu, kutu duk berkelak. Mai cikgu dengan jabat kesihatan. Mai duk semua ubat kutu. Brung. Sampai tahap tu tuan-tuan, di sekolah. Dia ajak kita bukan setakat dengan kutu. Kita kenal cacing kerawit pun di sekolah. Saya ingat zaman saya dulu, budak cacing kerawit, adik-adik kita sekarang tak tahu cacing kerawit tu binatang apa. Cikgu ni kena makan jabat kesihatan tu, buat mari ubat cacing. Di sekolah, tuan-tuan. Dan yang paling menakutkan bila pergi sekolah, main cocok. Hak tu lah, cikgu kata besok main semua lah. Kita kena pula cocok berapi pula, lagi tak mau main. Kena kata cocok cungkir pula, cocok tu. Tak main sekolah. Siapa tak main, cikgu kata lusa kena main. Tu dia berhenti sekolah tu. Punya takut ke cocok BCG, rubella lah apa bala ni. Di sekolah, tuan-tuan. Nak dapatkan iman, saya kata tadi ni. Yang keduanya, nak dapatkan ilmu secara teratur. Supaya kita boleh dapat ilmu yang betul. Maka tempatnya ialah di sekolah. Dan sekolah ini, dia tak habis setakat menengah. Sebab tu saya buka sekolah, nama dia sekolah sepanjang hidup. Sekolah sepanjang hayat. Sampai ke mati masih belajar. Jadi tadi satu bas daripada Taman Ria main melawat sekolah saya. Pagi tadi mereka main sekolah saya. Malam ni saya jumpa mereka pula. Ada lah hak main pagi tadi. Pakai duduk selera Ustaz. Malam ni kami main tengok Ustaz. Cuba kita angkat tangan tengok ada tak. Tak bohong tak main. Tidak tengok Ronaldo malam ni. Yang mana faham tak faham sudah. Saya habis Hawaii insya-Allah. Ramai nak tengok Cristiano Ronaldo ni. Ni kita habis Hawaii pukul 12 habis insya-Allah. Insya-Allah depa masa tambahan lah ni semua penalti semua. Kita tengok penalti sudah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya buat sekolah pondok untuk warga emas. Pengajian sepanjang hayat. Dan pagi tadi ada pelajar umur dia 89 tahun. Dia kata hari ni dia last di sekolah saya selepas 5 tahun. Hari ni dia nak balik rumah dia di Kelana Jaya. 89. Dia 2 minggu lepas jatuh lalu longkang. Paha sakit, tulang sakit. Dia kata tak boleh nak balik sakit ni. Jatuh lalu longkang nak bersikap. Saya kata kalau ada orang jaga Pak Din nak balik. Kalau ada tak balik lah. Kalau ada orang jaga Pak Din, nikah dengan Pak Din nak tak? Boleh boleh duduk lagi. Jadi siapa nak boleh angkat tangan macam saya. Umur 89. Pencen kereta api. InsyaAllah. Tuan-tuan yang saya hormati. Jom kita cari dua benda ni. Dua benda ni kita cari, kita jaga elok-elok. Yang pertama, iman. Yang kedua adalah ilmu. Iman dan ilmu. Yang ni lah tuan-tuan yang Allah Ta'ala kata, aku angkat darjat mereka. Apa makna diangkatnya darjat mereka ini? Keistimewaan kepada orang yang beriman. Keistimewaan yang Allah Ta'ala janji bagi kepada orang berilmu. Kedudukan darjat akan berbeza dengan orang-orang biasa. Ada yang kata jarak darjat mereka ni dengan kita orang biasa ni 500 tahun perjalanan. Jarak mereka. Sebab tu doa mustajab. Saya bila tengok abang kita main pakai payung susah hati. Harap-harap cuaca elok. Tuan-tuan yang saya muliakan. 500 tahun jarak perjalanan. Jarak darjat tu. Yang kedua apa dia?
Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang beriman dan berilmu ganjaran pahala atas perbuatan mereka yang buat ibadat berlipat kali ganda daripada orang yang tak ada iman dengan orang yang tak ada ilmu. Kita semayang ada ilmu dengan orang semayang tak ada ilmu kan sama, walaupun dua-dua semayang. Walaupun dua-dua semayang duduk di saf yang pertama, seorang ada ilmu, seorang tak ada ilmu, tak sama ganjaran dia. Orang yang berilmu tidak, yang hak tak ada ilmu duduk semayang. Hak yang tak ada ilmu tu tak sama dah kedudukan dengan orang yang berilmu, walaupun dia hanya tidak saja. Ni mulianya ilmu tuan-tuan. Masya Allah. Sampai tidak mereka pun tak sama dengan orang yang jahil. Yang ketiga, keistimewaan orang yang berilmu itu apa? Orang yang beriman itu apa? Setiap satu ganjaran yang dia buat, diberikan ganjaran. Walaupun hanya sekadar senyum saja. Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kita ni tuan-tuan dikira pahala sedekah. Jadi malam ni kalau pihak sekolah nak buat kutipan untuk pembesaran tempat wuduk surau sekolah. Jadi jangan tuan-tuan duduk senyum pula dekat budak-budak. Depa duk edar tabung, kita duk senyum. Budak tanya, makcik tak sedekah? Tadi sat-sat Ustaz Kazim kata sedekah tu senyum-senyum tu sedekah. Hang pekak ke apa? Dah dia tak pekak, makcik yang bengok. Kalau senyum saja pun dapat pahala, sedekah untuk wakaf kita buat tempat wuduk berlipat-lipat kali ganda. Yang keempat, apa istimewa orang yang beriman dan berilmu? Dia akan buat satu yang terbaik. Orang berilmu, orang yang beriman, dia akan tak sama dengan yang lain. Pemikiran dia, bentuk dia, apa yang dia buat, dia kaji dulu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kita ni ialah orang-orang yang ada ilmu pengetahuan, ulama-ulama. Dia nak buat tu pun dia fikir dulu tuan-tuan. Orang yang tak ada ilmu, dia baca Facebook, dia percaya. Dia tengok, dia share ya. Dia tengok Facebook, dia condemn, dia buat macam-macam. Segala kon dia masuk, bukan kata condemn je. Kondom pun dia masuk. Pasal apa? Pasal dia tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia kata ni tak betul ni. Ni tak betul, bahaya ni. Share berdosa ni. Ni benda ni tak jelas lagi ni. Allah, berdosa ni kalau aku ni tak tahu ni kena tabayun dulu. Bukan dia memang kuahayun, dia tabayun. Orang yang ada ilmu, dia tabayun dulu. Orang yang ada ilmu, dia jaga lidah dia. Orang yang ada ilmu, dia jaga mata dia. Dia tak tengok. Tuan-tuan, pasal apa? Takut. Nanti tanya dia oleh Allah, mata ni hang tengok apa? Saya mai pada Ipoh di pukul. Saya kata mai orang ikut jam. Semalam saya balik daripada KLIA pukul 4. Sudah KLIA, saya landing kapal terbang pukul 3. Cok pasport, ambil barang semua pukul 4 suku, naik kereta balik. Jam daripada KLIA ni sampai Ipoh 10.30 malam baru sampai. Saya tanya siapa yang ramai depan ni balik umrah ke apa? Ramai. Hari ni saya kata piawai lagi Sungai Tani buatnya jam semalam. Awu biru. Jam sungguh tuan-tuan kan. Jam. Hujan daripada terowong menorong sampai Sungai Dua. Duduk jam. Saya sampai di sini pukul 7.50. Saya kata pergi ambil hotel dulu. Saya nak mandi sat. Daripada hotel mai sini 6 minit. Saya pun dapat kunci bilik naik. Hoi naik. Bila saya naik tuan-tuan, selisih dengan satu perempuan. Pakai seluar pendek, singlet duk ketuk pintu. Tong-tong. Tak tengok rasa bazir pula. Astagfirullah. Saya kata kat PA saya, harap-harap dia jangan ketuk bilik aku, tak main ceramah ke. Habis ketuk bilik siapa? Allah. Orang yang ada ilmu, dia tengok. Astagfirullahaladzim. Orang yang tak ada iman, dia kejar.
Sebab itu tuan-tuan yang nak bagi baik manusia ni dua benda ni. Iman dan ilmu. Bila ada iman, bila ada ilmu digabungkan sekali tuan-tuan, insya-Allah maksiat kita tak buat. InsyaAllah bila dua benda ni tuan-tuan, dia melahirkan takwa. InsyaAllah bila dua benda ni ada, anak-anak kita takkan sia-siakan kita. Bila dua benda ni ada, Allah anak-anak kita ni takkan lupakan. Sebab bukan senang tuan-tuan nak didik anak. Bukan senang. Kita tak boleh cakap, saya boleh didik anak saya lah. Jangan cakap bang. Saya pun boleh lah ustaz, anak saya tahu lah. Jangan cakap bang. Memang abang boleh didik, memang abang boleh ajar. Tapi kesan dia. Nak didik anak, mak bapak. Nak didik anak, kena campur cikgu sekolah. Nak didik anak, kena campur dengan masyarakat sekeliling. Nak didik anak, kena melibatkan pemimpin kerajaan. Nak didik anak, kena libatkan satu negara. Barulah anak tu boleh jadi baik. Kalau tidak tuan-tuan tak jadi. Cikgu sekolah kata jangan mencarut, berdosa, tahu? Balik ke rumah, mak dia mencarut bergaduh dengan pak. Babi. Tu macam mana? Cikgu kata jangan mencarut. Yang mak dia mencarut kat pak dia. Waktu sayang B. B jom lah makan cendol, jom lah B. Cendol nak muntah aku dah. Babi. Nampak. Oh masa sayang B, masa benci babi. Anak duk nganga. Mama tak elok cakap babi. Cikgu kata tak elok. Dengan cikgu hang babi. Astaghfirullahalazim. Akhirnya dia tak bergabung. Apa yang cikgu ajak di sekolah, mak sambung. Apa yang mak ajak di rumah, cikgu sambung. Saya buka sekolah saya 2006 sampai 2014. Setiap cuti sekolah saya akan buat camp. Nama dia camp tahsin. Saya rasa ada adik-adik ni, mak-mak ni hantar dulu pada Kedah mai hantar. Cuti sekolah mai, cuti sekolah mai. Saya pernah buat camp tuan-tuan 1000 orang. Cuti sekolah bulan 12. 1000 orang. Tuan-tuan ingat senang nak jaga 1000 orang seminggu. Makan nasi kawah. Masya Allah, ramai tuan-tuan. Bila saya dah sibuk, bila saya dah tak dan, saya kata biarlah orang lain buat pula. Saya pun tak larat. Nak jaga budak-budak, nak latih budak-budak. Satu hari, 2 minggu camp. Dia hantar anak dia. Lepas dia hantar, dia telefon 3 hari. Dia kata ustaz saya daripada ni anak saya actually baru balik lah daripada camp tahsin ustaz tu. Okay. So first day okay lah 3 hari yang awal tu anak saya berubah lah. Dia semayang, dia zikir, dia baca Quran. So saya rasa seronok lah. Tapi hari ni dengan semalam dia balik pada asal balik lah ustaz. Perangai asal dia. 3 hari je dia bertahan. So saya anggap camp ustaz tu gagal lah. Oh iya ke? Abang dia tingkatan berapa bang? Dia tingkatan 2. Oh 14 tahun lah. Jadi kalau 14 tahun abang tak boleh jaga dia, takkan saya 14 hari boleh didik dia? 14 tahun pun abang tak pernah jaga dia, tak elok perangai. Apa yang abang harap dekat saya 14 hari boleh ubah dia? 14 tahun Allah bagi ke abang, pun abang tak boleh didik dia. Takkan saya ni Superman 14 hari boleh ubah dia? Soalan saya, kami di sini semayang jemaah setiap subuh. Saya tanya pada abang, subuh tadi abang semayang dah jemaah dengan dia? Tak. Subuh semalam? Tak. Subuh kemarin dulu? Tak. 3 hari abang tak semayang subuh berjemaah dengan dia? Tak buat pergi masjid? Tak. Kami di sini buat, abang balik rumah abang tak buat. Bukan kami gagal, abang yang gagal. Pasal apa tak sambung usaha kami? Maghrib baca Quran, setiap kali maghrib baca Quran macam dulu-dulu. Maghrib baca Quran. Sekarang maghrib tengok Megah Holding.
Oh, tiap maghrib tengok Megah Holding. Tan Sri, Datuk Sri. Papa nak, kamu kahwin dengan anak Datuk Azman. Ini bisnes kita tau. Oh, hebat tuan-tuan. Ni drama pukul 7. Dulu drama pukul 7, suamiku sotong. Suamimu, suamiku. Sekarang lain pula tuan-tuan. Megah Holding ni cerita ni. Zaman kita dulu-dulu kalau maghrib pergi rumah ustaz, baca Quran. Jadi saya bawa balik. Baca Quran selepas maghrib, baca Quran, panggil seorang. Macam kita dulu. Saya tanya dekat abang, dekat dia, abang ada baca ada Quran? Tak. Ada abang nak salahkan saya. Bila kami dah buat yang terbaik dan dia dah boleh follow, abang teruskan. Tinggal letak telefon terus. Tu di sekolah kita ni, apa yang dia tak buat untuk anak-anak kita tuan-tuan. Isteri saya cikgu sekolah. Tahun depan nak pencen lah. Dia kata abang nak pencen dah. Saya letih dah. Dia start mengajar tahun 92. Nak pencen lah. Pasal apa dia letih? Pasal daripada dia awal posting sampai sekarang, dia sekolah sama je. Tuan-tuan bayangkan. Cikgu besar dia 6 orang, mati habis. Tinggal seorang yang hidup. Tuan. Dia daripada awal keluar maktab tu, sampai sekarang, sekolah tu. Bukan kata orang kampung kenal dia, kucing pun kenal dia. Elok nak tukar sekolah lain, dia pun hantar surat dekat PPD. Jangan tukar. Bila tukar sekolah lain, PPN jangan tukar. Kami nak ustazah kat sini. Sebelah sampai pencen. Dia kata penatlah abang. Yang kedua nak ikut abang pergi ceramah. Saya tanya pasal apa? Saya tak percaya. Astagfirullahalazim. Yang mana faham, tak faham sudah. Saya kata dah tak percaya apa tua-tua bangka dah. Dulu tak percaya masa muda ganteng. Nah, tak boleh lah. Nak percaya apa lagi. IC pun tinggal di rumah. Tuan-tuan yang saya hormati. Saya duk tengok dia. Dia bawa balik budak-budak hak tak reti baca Quran. Bawa balik rumah. Saya sampai ceramah pukul 1, pukul 2 pagi. Saya buka pintu bilik, ada 3-4 orang duk tidur. Anak siapa? Orang terkejut beruk kita. Mula-mula tu. Esok cuti, Sabtu Ahad cuti di Perak. Dia buat balik. Dia buat kelas tu tuan-tuan. Dia buat kelas di rumah tu. Sampai mereka ni boleh baca Quran. Oh. Sanggup. Buat balik ke rumah. Baca Iqra' ngungang baca. Tambah tuan-tuan. 2 tahun mereka tak main sekolah. PKP hari tu. PKP hari tu pakai duk mengaji depan komputer, depan handphone. Setengah jam menyebaik budak tu. Lala dia tutup. Cikgu seorang duk bercakap. Tengah-tengah bercakap. Ayam duk kokok. Hai, diam lah. Dia marah ke ayam tu. Keluarlah YouTube. Tuan-tuan ingat tak? Cikgu duk mengajak bunyi ayam. 2 tahun tuan-tuan. Oh, anak kita tak mengadap sekolah. Dia main-main balik lah. Bukan kata tak reti baca Quran. ABC pun tak kenal. Kena balik buat kelas tambahan balik. Cikgu tuan-tuan. Pukul 5 baru sampai. 5.30 baru sampai rumah. Dia sampai setengah jam. Pukul 5.30, pukul 6 saya pergi ceramah. Tak jumpa pula. Tak jumpa. Saya kata tak apalah mama. Mama cari pahala. Jaga anak-anak, didik anak-anak. Lah dengan saya mengajak sekali budak tu. Ada satu budak tu main. Tiap-tiap minggu dia main. Baca Quran. Saya tak tengok Quran dia. Saya tak tengok. Saya tengok gigi dia. Oh, saya teringat dulu cerita. Jongang-jongang tu. 5 jongang. Tengok tu. Cerita tu. Saya kata kat isteri saya, mama, telefon mak dia, telefon ayah dia.
Boleh tak ayah sponsor dia buat braces? Sungguh saya tak bohong tuan. Mak dia kata terima kasih. Oh sudah tuan. Mak kerja kilang, pak kerja kilang. Dan nak minta izin lah. Kalau saya pergi buat-buat pasal dia nak kena cabut lah, apa nak kena ikat 2-3 tahun lagi. Kok marah saya. Tak marah tuan. Saya buat tuan. Mampir klinik tu. Tarik gigi balik lah, nak darah lawa lah. Duk sengih, duk saya gelak. Dulu nak gelak. Dulu nak ambil gambar, sak. Dulu. Sekarang tak lah. Sejak buka braces ni elok. Cikgu ni tuan-tuan, dia korban untuk anak kita. Kadang-kadang lebih daripada kita korban untuk anak kita. Kalau aku tak buat, nanti prestasi sekolah turun. Kalau ada pelajar aku yang slow, nanti prestasi sekolah waktu keputusan, dia ganggu pelajar-pelajar lain punya keputusan. Sungguh. Dia pulun. Sungguh. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita nak didik anak kita, tak boleh kita seorang. Saya awal-awal saya surrender. Saya surrender. Sebab apa? Sebab saya tak ada. Saya sibuk. Saya menikah tahun 94. Sebelum 94 tu, saya dah ceramah. Nikah tahun 94, nikah dengan orang Bukit Raya. Orang Pendang. Orang Berah. Duduk atas bukit, duduk atas rumah dia, nampak highway. Saya bila lalu ke highway nak pergi Alustang, babai kat dia. Mereka tak nampak pun saja babai. Tapi nampaklah highway tu dekat Jalan Beras Cina, Jati. Allah, nikah orang situ tahun 94. Saya tak kenal dia pun. Orang tua recommend. Dah dipaksa, apa boleh dibuat. Kan? Ni macam Haji Bakhil pula. Ya? Tuan Haji jemputlah makan. Kuih ni saya yang bikin sendiri. Saya belum lapar. Amboi Tuan Haji, tak sudilah pula. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Nampak tak? Bila masa orang paksa hang tak? Ni cerita Haji Bakhil. Mak saya kata kahwin. Baik, kahwin. Waktu bertunang tu, first time nak bercakap tentang tu. Mak saya pergi Minang dia, bawa duit gam, duit shilling. Mana ada handphone masa tu. Naik motor fame ABF 2316. Cari telefon, duit jatuh. Masuk duit shilling, jatuh duit shilling. Tak lekat pula dah. Cari hal lain pula. Cari jumpa, berhenti. Gagang dia tak ada pula dah. Tinggal telefon saja. Pi mana pula dah hentak duit. Pi cari hak lain. Punya nak cakap tu. Nak tanya. Nak tanya apa? Ni saya ni, Kazim ni. Nak ke jadi isteri saya? Nak. Saya nak tanya satu je. Saya ni penceramah. Okey. Nanti kalau ceramah, tak duduk di rumah kalau menikah. Nama penceramah mana ada di rumah? Boleh terima ke kalau tak ada di rumah? Boleh. Boleh, tak ada masalah apa. Nombor 3, tak jealous ke kalau ramai-ramai orang? Tak jealous. Janji lah. Kalau 3 syarat ni boleh terima, boleh. Dia tetap apa? Nikah entah. Sebab tu saya tak duduk di rumah. Dia tak boleh marah. Sebab saya tanya dah. Saya penceramah. Memang tak ada di rumah. Jangan duduk komplain pula. Jadi abang-abang yang mana nak menikah, cakap elok. Tanya dekat dia, abang besok kalau kita menikah, wah, kita tak dekat rumah tau. Kenapa? Kita driver lori. Jangan kau komplain pula sebab ada isteri yang telefon saya. Dia kata, Ustaz, suami saya tak ada kat rumah, Ustaz. Semua atas saya, Ustaz. Lah. Elektrik atas saya, bil air atas saya, hantar anak sekolah atas saya. Dengan dia, bila balik pun dia atas saya, Ustaz. Oh, sudah, Ustaz. Tak pernah faham, tak faham sudah, Ustaz.
Dia kerja apa? Yang tak duduk di rumah dia kerja apa, Kak? Dia driver lori, Ustaz. Oh. Habis tu driver lori memanglah duduk di jalan. Kau kena terimalah hakikat. Dia cari rezeki. Dah tak balik. Yalah, kau nikah dengan driver lori buat apa? Kalau nak hak duduk di rumah, cari orang hak stroke. Hak kena penyakit angin Ahmad tu. 24 jam di rumah duduk menang. Suami akak tu bukannya stroke. Cari rezeki. Dah. Terima hakikat. Kita nikah dengan siapa? Terima hakikat. Serupa saya, terima hakikat nikah dengan cikgu. Kerja bertimbun. Sampai kelar ni tua-tua dia pun tak duduk komputer ni. Lah, banyak kerja mama. Besok cikgu besar nak. Kan senang kalau mama jadi cikgu besar. Tak nak lah. Tak nak, banyak kerja lagi. Lagi teruk tadi. Tengah-tengah macam totak. Oh, teruk jadi cikgu ni. Sebab dia kata cikgu senang, cuti banyak. Cikgu senang, dia kata cuti sekolah. Oh, tuan-tuan, mai jadi cikgu tengok. Kadang-kadang buat balik buku sekolah, buat balik kerja bertimbun rumah. Hoi, buat balik rumah. La ilaha illallah. Subhanallah. Mana faham? Tak faham. Tak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, nak didik, nak sampai pada tahap tu. Saya kata pada isteri saya tadi, saya penceramah. Okey. Yang kedua saya kata dekat dia, nanti bila-bila dah kahwin, boleh tak tolong didik, tengok anak? Sebab saya tak ada masa. Tu yang awal-awal saya kata tadi, saya surrender lah. Kalau tak ada isteri kita, kalau tak ada cikgu sekolah, kalau tak ada sekolah, saya tak tahu apa akan jadi pada anak-anak saya. Apa akan jadi? Saya kata dekat isteri saya, mama, bagi bantuan. Apa cikgu sekolah nak untuk sekolah dia, kita sebagai mak pak bagi. Pasal mereka tengok anak kita. Tambah anak laki-laki saya, hero 2 orang. Hero tu. Pergi hantar di tadika. Cikgu main kata, Ustaz, oh dia tak belajar. Dia buat apa? Ambil ayam. Astaghfirullahalazim. Ambil ayam siapa? Dia kata saja, seronok ayam yang duk tengok dia dalam kelas. Ayam tu duk jenguk lagu mana tau. Dia hambat, dia cekik ayam tu. Aku suka hang lah. Dia belah arnab, dia belah ayam, dia belah nu, dia belah ni. Macam-macam benda dia belah. Lah dia belah motor pula lah. Tak kena faham. Tengok TikTok saya lah. Dengan saya pun berapi mata ni dia buat. Tadi ada anak tanya, Ustaz, jual kat saya motor mana-mana, wiper lupa. Ustaz, jual kat saya motor tu. Ampun hang. Saya kata, tuan-tuan, saya tak boleh nak didik anak saya. Kalau tak ada cikgu-cikgu, walaupun saya penceramah, walaupun saya ni duk cakap pada orang, duk bagi motivasi pada orang, tapi kalau tak ada cikgu bantu anak-anak saya, isteri bantu anak-anak saya, tak boleh pergi. Alhamdulillah, 5 anak saya setakat ni okey dah kot. Hak kecil ada kat institut perguruan di Perlis. Hak nombor 2 UKM ambil farmasi. Yang nombor 3 kerja dengan saya, habis dah. Politeknik apa habis dah. Yang nombor 2 dah nak habis dah universiti. Tunggu konvo. Hak nombor 1 nikah, habis dah universiti USIM. Alhamdulillah. Tak payah aku nak suruh semayang dah. Mereka boleh semayang dah. Tak payah nak peringat. Mereka start motor pergi masjid. Syukur pada Allah, tuan-tuan. Kita takut, tuan-tuan, anak kita. Dia adalah anugerah yang berupa amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya duk jaga orang tua-tua bermula daripada 2006 sampai sekarang. Saya jumpa macam-macam fashion anak-anak. Saya mula terlibat dengan kekeluargaan daripada tahun 90
95 tuan-tuan. 95 sudah terlibat dengan kekeluargaan. Saya mula mengajar tahun 92 di sekolah. Tahun 90 saya berceramah. 92 saya kerja jadi cikgu sekolah. Kemudian saya berhenti tahun 94 saya jadi pensyarah di sebuah tempat kekeluargaan, parenting academy. Cerita tentang bab keluarga daripada guru tahfiz, daripada orang budak tahfiz, saya terlibat dengan kekeluargaan daripada tahun 94, belum nikah. Belum nikah dah bercakap soal keluarga, soal mak bapak, soal anak-anak. Sebab tu cerita pasal anak, cerita pasal mak pak ni dalam kepala otak tuan. Macam-macam benda saya jumpa. Lepas saya jadi pensyarah, saya rasa tak seronok. Sebab saya tak boleh mengulang Quran. Duk sibuk ceramah siang malam, Quran saya tak boleh nak ulang. Saya takut lupa Quran yang saya belajar dulu, yang saya hafaz dulu. Saya letak jawatan, saya jadi imam masjid. Jadi imam masjid, allowance RM500 tahun 2000. Gaji ribu-ribu sebelum tu, letak jawatan jadi imam. Orang kata, Syekh, entah buat apa lah? Imam. Imam masjid. Oh, imam nak jadi apa? Janji aku boleh subuh. Janji aku boleh sembahyang subuh berjemaah. Sebab apa yang saya tekan sangat subuh berjemaah? Sebab Nabi kata, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, Allah Ta'ala akan jaga dia. Allah Ta'ala akan jaga orang yang sembahyang subuh berjemaah. Subhanallah. Saya kata saya nak hafal Quran, saya nak mengulang Quran balik, tuan-tuan. Alhamdulillah. Setiap 10 hari boleh mengulang balik 1 juzuk dalam sembahyang. Dalam sembahyang baca balik 1 juzuk 10 hari, sebulan habis khatam. Alhamdulillah. Jadi imam tak apa lama, tuan-tuan, berebut kuasa pula dah. Itulah kerja orang Melayu. Berebut kuasa dengan jawatan kuasa masjid, dia berebut. Saya bila tengok mereka berebut, saya berhenti. Aku suka hampa, aku malas bergaduh dengan hampa. Saya menega pula. Nega kedai kitab, kedai buku, kedai jubah, kedai apa semua, peralatan ibadah. Tapi di bahagian belakang kedai saya tu, tengah-tengah dia, saya buat kelas. Depan kedai. Tengah belakang tu, kelas. Orang main mengaji hadis, mengaji fiqh apa semua. Main mengaji ramai tuan-tuan, oi, tak muat. Sewa tingkat atas. Bawah kedai, atas kelas. Buka kasut. Bila buka kasut tuan-tuan, kasut daripada tangga atas tu sampai ke depan tu. Turun-turun makcik, kasut hilang, orang curi. 2004 tak bolehlah buat kelas atas ni. Kita buat kelas, buat sekolah. Daftar sekolah. Punya susah nak dapat pendaftaran. 2006 saya mula mengajar di sekolah saya sendiri. Sampailah sekarang. Kerja saya mengajar, kerja saya jaga orang tua-tua, kerja saya berceramah, kerja saya masuk televisen, keluar televisen. Masuk radio walaupun kecil, alhamdulillah muat. Subhanallah. Termasuklah radio Kedah ni. Pagi-pagi ada. Start bulan 1 ni start balik. Hari tu stop sekejap. Bulan 1 insya-Allah dah on balik dah. Tuan-tuan dengarlah setiap pagi, setiap malam tu ada celoteh dengan saya. Sebelum saya bagi celoteh 3 minit menyanyi dulu. Sebab mereka suruh menyanyi. Baru menyanyi baru mereka nak dengar tuan. Pelik-pelik ke orang. Mereka suruh saya menyanyi lagu Hindustan. Oi, subhanallah. Saya tengah duduk makan dekat airport. Mai abang basking tu. Saya kata, Ustaz boleh tak menyanyi
dekat basker saya, basking. Tunggu saya habis makan, saya boleh tak? Tak apa. Saya nak naik kapal terbang 10.30. Dia panggil saya menyanyi. Seorang menyanyi, seorang lagi main keyboard. Dua-dua tua lah. Hak keyboard tu kata saya nak baju simen tak larat. Hak ni boleh buat pun. Tak apa. Saya tolong. Bila saya tolong tuan-tuan, orang pakat berhenti pun duit. Saya pula pergi menyanyi lagu Hindustan. Ek pyar ka nagma hai, mauju ki ravani hai, zindagi aur kuch bhi nahi, teri meri kahani hai, ek pyar ka nagma hai. Satu pelancong India tu, satu keluarga tu bubuh duit. Okey bang, habis dah. Saya pergi dulu. Jangan Ustaz, P. Ramlee lagi Ustaz. Oh, sudah tuan-tuan. P. Ramlee pula tuan-tuan oi. P. Ramlee satu, A. Ramlee satu. Bila aku terpandang wajah puan yang girang, aku dapat bayangkan itu satu. Oh, tuan-tuan 10 minit dah. Terlupa ke kapal terbang. Astaghfirullahalazim. Berlari saya dengan isteri saya. Beg belum scan apa pun belum. Tengok-tengok beratok panjang pula dah. Mama terlepas lah kita. Panggilan terakhir untuk Muhammad Kazim bin Ilyas dan Noriza binti Abu Bakar. Nama kita glamour Mama oi. Kalau kita beratok Mama oi, tak masuk dah lah. Tutup pintu habis lah. Saya pun tuan-tuan, beg galas. Saya cakap orang putih, orang Jepun, orang India, semuanya ada. Sorry, give me my way. I'm really late, you know. Pakak bagi tuan-tuan. Dengan polis pun bagi. Kalau boleh, dia pun nak campak saya dalam scan tu. Masuk sekali. Oh, itulah pengalaman yang paling memalukan saya tuan-tuan. Berlaga habis besi-besi krum tu. Hak pendek-pendek tiang-tiang tu. Budak hak jaga kaunter dekat cermin pintu tu. Cepat Ustaz, dah lama. Sorry aku menyanyi pasal. Isteri saya berlari ni tuan-tuan. Naik tangga. Pramugari pula. Saya terlupa pakai face mask. Pramugari naik. Encik, face mask. Saya terkejut tuan-tuan. Cik, face mask. Dia marah saya. Saya kata, cik, skirt. Terus terdiam. Terus dia tengok. Oh, hang kacau face mask aku. Hang pakai skirt, hang tak kacau tuan-tuan. Allahu Akbar. Sibuklah. Saya jadi penyanyi. Saya jadi pelakon. Saya jadi juri. Saya jadi pak lawak, saya jadi juri Maharaja Lawak. Apa yang saya tak buat? Tiba-tiba, tuan-tuan nak harap apa pada anak-anak saya? Saya bukan bapa yang baik. Saya banyak didik anak orang. Saya banyak tengok anak orang. Saya banyak tengok isteri orang daripada tengok isteri sendiri. Sungguh. Saya baru balik umrah malam tadi. Saya sampai di rumah 10.30 malam tadi. Isteri saya pula balik Kedah. Pergi ambil pak mentua dia nak main rumah saya. Saya tidur pukul 12.30. Dia tengok 1-0. Lepas tu seri. Malah aku tidur. Saya tidur. Saya tak sedar dah mereka balik. Pukul 7.30 pagi tadi. Saya pergi sekolah. Hari ni ada lawatan 10 bas melawat sekolah saya. Maksud 10 bas tu dengan orang dalam bas tu. Bukan bas saja. Jangan tuan-tuan faham pula 10 bas main sekolah hantu kosong, hantu je semua ada orang. Saya layan orang sampai Zuhur. Balik ke rumah pukul 3, pukul 4 suku saya main sini dah. Pagi besok pukul 8.30 pagi saya kena pergi KL. Pukul 12 ada di KL. Malam besok saya ada di Felda Cini, Pahang. Hari Isnin saya kena ada di Pulau Pinang. Ada urusan sikit lah. Walaupun tak boleh ceramah di situ. Ada urusan sikit. Tuan-tuan, harap-harap adalah berita gembira lah. Hari Selasa saya ceramah pagi di Kuala Lumpur.
Malam dekat Ipoh. Hari Rabu patah balik KL. Masa bila saya tengok anak saya? Masa bila saya tengok isteri saya? Sekali tengok lah, besar dah mama lah. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Lari dah balancing. Begini jalan. Sebab tu, yang didik anak-anak saya, isteri kita. Yang didik anak-anak kita, cikgu sekolah. Kalau kita sebagai mak bapak tak bagi sokongan kepada mereka, apa akan jadi pada anak kita? Kadang-kadang mereka lebih tahu masalah anak kita daripada kita. Kadang-kadang cikgu dan sekolah ni lebih tahu disiplin anak kita daripada kita. Saya mula buka sekolah asrama, tuan-tuan. Dulu saya mengajak sekolah berasrama tahun 92. Saya mengajak 2 tahun. Saya berhenti, saya jadi lecturer. Kemudian saya berhenti, saya jadi imam. Kemudian saya berhenti, saya meniaga. Kemudian saya berhenti, saya buka sekolah. 2012, saya buka sekolah saya sendiri. Asrama. Masa tu ada pelajar hampir 300 orang. Saya buat sekolah, satu budak, bukan, satu tandas, 2 pelajar. Tuan-tuan boleh bayang tak berapa ratus sekolah saya ada tandas? Berapa ratus buah tandas di sekolah saya? Satu pelajar, bukan, 2 pelajar, satu tandas. Kalau sumbat tandas ni, aku cari hampa 2. Kalau tandas ni rosak, aku cari hampa 2. Saya tulis nama Aiman. Aiman tak kisah, tak kat atas. Kunci ni hampa pegang. Orang lain tak boleh masuk tandas hampa. Tuan-tuan bayangkan di sekolah saya ada tandas 124 buah tandas. Mereka duduk di asrama. Sebab anak saya duduk di asrama, dia bangun 3:30 pagi nak mandi. Anak perempuan saya bangun 3:30 pagi, bangun 4 pagi sebab nak mandi. Sebab ramai nak queue, nak mandi bilik ayah tak banyak. Dia balik ke rumah, dia kata, ayah boleh tak kalau Alia berhenti sekolah sana, Alia masuk sekolah ayah? Saya tanya, pasal apa? Sekolah ayah banyak tandas, nak mandi sana. Kesian tuan-tuan duduk di asrama. Saya bila pergi hantar dia, saya tengok, oh sudah. Dia bangkit pukul 4, dia mandi-mandi, dia tidur balik. Pasal apa? Pasal nak mandi je. Lah. Budak-budak sekolah saya makan 5 kali sehari. Skala sekolah asrama penuh. Saya buat sungguh tuan-tuan sekolah. Dengan bersih dia, dengan asrama, dan sekolah saya tidak ada double decker. Bisa double decker tu keropok kan? Tak, tu keropok lain. Tak ada katil 2 tingkat. Kipas angin seorang satu. CCTV 4 dalam asrama. Dulu mereka kata cerita kontroversi di sekolah saya macam-macam. Saya kata, mai tengok. Anak CCTV tak mana. Tunjukkan bila berlaku, apa benda berlaku, mai tengok. Saya cuma tak boleh CCTV dalam jamban. Kalau boleh bola jamban, saya bola jamban, tuan-tuan. Tapi adakah kita sediakan prasarana yang terbaik menjamin anak-anak kita tadi? Dah. Tukang kebun dia kata, Datuk, tandas rosak ah. Tersumbat ke apa? Pecah. Mangkuk tandas pecah. Taik depa ni besi ke apa? Turun debuk pecah. Repair. Pecah lagi. Repair. Tak boleh jadi. Pasang CCTV nak masuk jamban. Dapat. Dia bawa bantal. Bantal merah tu, kita duk buat pagar tu, buat pokok bunga tu, kita duk susun bantal tu. Dia ambil bantal tu, dia buat masuk dalam jamban. Oi. Rupanya bantal tu, dia bagi pecah.
Kita panggil dia. Pak siapa hang pecahkan harta benda sekolah? Hang tahu tak sekolah? Nak buat sekolah ni bukan pakai duit kerajaan. Nak buat sekolah ni bukan ada peruntukan kerajaan, ni sekolah swasta, tahu tak? Saya nak buat sekolah ni, saya ceramah merata-ratau, saya buat sekolah ni. Siang malam ceramah sampai tak balik rumah, hang pula pergi hentuk dengan bata. Pasal apa? Saya tak buat. Saya tak buat. Jangan tipu. Mengaku tak buat. Saya tunjuk CCTV kat dia, tu bukan hang. Dia. Tadi yang kata hang tak buat. Saya tanya, pasal apa hang buat? Saya tak mau sekolah. Saya tak mau sekolah ni. Saya tak mau hafal Quran. Jadi kalau saya buat macam ni, ustaz buang saya. Dia bukan budak jahat. Dia bukan budak nakal. Dia budak baik. Cuma dia tak mau mengaji hafal Quran. Apa jalan untuk dia dibuang sekolah? Merosakkan harta benda sekolah. Saya panggil ada. Tak apa ustaz, kami bayar ustaz. Saya kata bukan saya nak duit kau. Saya tak suruh bayar mahal. Saya kena selesai masalah anak ni. Kami nak dia hafal Quran ustaz. Saya berdoa siang malam ustaz. Kalau begitu kau yang masuk Mahat Tafiz, dia duduk rumah masak. Dia tak mau. Dia baik di rumah ustaz. Dia tak pernah buat jahat ustaz. Memang. Tapi dia duduk minat menatang ni. Di sekolah, dia tak boleh bawa. Sebab tu bila anak-anak kita duduk di asrama, bila balik cuti sekolah kemarin, dia cari apa? Mehabak kat saya. Kita pergi ambil mereka kat sekolah, mula-mula masuk dalam kereta, dia minta apa kat adik dia? Telefon. Woi, handphone aku. Woi, handphone aku. Dia cari hak tu dulu. Dia balik ke rumah, dia masuk dalam bilik, dia tak nyembang dengan mak pak lah. Duduk dalam bilik lu, tuan-tuan. Oh, dia tengok Ustaz Kazim mata merah, naik motor. Dia tak peduli dah. Yang ni lah, sekarang ni, pesaing kita sekarang ni, pesaing kita ni. Berebut kasih sayang, berebut masa, berebut segala-galanya. Sampai hari ni anak kita lebih cekap main benda ni daripada dia ambil kisah tentang mak bapak dia, tentang keluarga dia. Yang ni lagi dia mahir. Kita hak tua-tua ni pun tak cekap, mereka lagi cekap pada kita. Yang ni kalau tuan-tuan ambil pada mereka sanggup bunuh diri. Tuan-tuan tak baca kes anak yang terjun bangunan pasal mak dia rampas handphone dia. Tuan-tuan tak baca kes yang anak dia bunuh mak dia sebab mak dia tak belikan handphone pada dia. Ni cabaran kita. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita tak bekerja sama dengan cikgu, dengan masyarakat, dengan kepimpinan kerajaan nak membentuk satu dasar yang baru untuk sekolah dan pendidikan, apa akan jadi pada anak kita yang akan datang, tuan-tuan? Sebab tu nak bagi baik budak ni, tidak ada jalan lain melainkan dua benda ni yang kena perteguhkan, iman dan ilmu. Daripada sinilah akan lahirnya budak-budak yang bertakwa. Allahu Akbar. Jadi jangan kita kata pendidikan agama tak penting. Ada yang kata buat apa kita nak belajar agama di sekolah? Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, kita belajar. Saya mula masuk sekolah tahun 79. Saya masuk sekolah tahun 79, tuan-tuan. Ilmu yang saya belajar tahun 79 itulah sampai sekarang saya amalkan. Ilmu matematik, ilmu bahasa, ilmu fardu ain yang kita sekarang ni, duk belajar sekarang ni, ilmu fardu ain. Dan satu lagi ilmu yang sangat penting, nama dia ilmu akhlak, adab, civic, tata rakyat, moral, yang sekarang ni menakutkan kita, tuan-tuan. Akhlak. Maka saya harap pada mak bapak, ayah-ayah, ibu-ibu dan guru-guru, tolong tengok akhlak.
Apalah makna anak kita ni dapat 6A, 15A, 14A, 8A, tapi kalau akhlak tidak ada. Apa gunanya anak kita kerja besar tapi akhlak tak ada? Ada satu makcik ni anak dia 3-4 orang. Anak dia main jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, this is my mom." So, dia peminat ustaz lah. Dia peminat you. Every day dia dengar you punya ceramah. Oh. So, jadi kita nak hantar ustaz, nak hantar kita punya mam dekat ustaz lah. Untuk apa Ialah untuk saya jagalah, sini ada kawan ramai boleh jadi. Macam perlukan perhatian. So kita orang sibuk. Macam I sibuk, abang I pilot. Jadi memang sibuk. So saya ya. Saya tak tanya alai lah. So. Jadi minta pada ustaz tolong jagalah mak kita orang. Saya kata tu bukan mak saya. Buat apa saya nak jaga? Saya direct ya. Ini bukan mak saya. Buat apa saya nak jaga? Kalau kak sibuk, kak berhenti kerja bila mak. Berhenti kerja. Mak ni seorang ya. Kerja bersepah. Kerja ni kak bersepah-sepah boleh dapat. Tak semestinya kak kerja ni kak tetap dah. Kak meniaga donat boleh jadi kaya. Tu ada makcik yang meniaga donat di mana? Di Kedah mana kah? Donat warna pink. Ke warna velvet ke nama kah? Ni warna kucing ni. Tak pernah saya tengok lagi entah tu. Beratok orang beli donat. Boleh jadi kaya. Ada hak kerja kutip sampah, jelah pakai helikopter. Dulu kerja kutip sampah. Mari dapat datuk lah. Sewa helikopter, pergi mengaikan, membeli naik helikopter. Akak nak kata kerja. Kerja banyak kak, tapi mak, ayah seorang Kalau mak mati, tak ada dah mak baru. Ayah meninggal, tak ada dah pak baru. Tapi kak berhenti kerja, di mana-mana akak boleh dapat. Akak tengok rumput, akak boleh jual rumput. Ni rumput ni tuan-tuan, kita boleh jual. Saya balik pada umrah pagi tadi, pukul 2.30 saya pergi melawat sekolah saya. Saya duduk tengok dia pasang rumput. Saya buat dataran, menghadap pada lombong. Saya cantikkan dataran tu supaya orang mai sekolah saya nampak view cantik. Sebelum saya pergi umrah, saya suruh mereka tanam rumput dulu. Tuan-tuan tahu tak sekeping rumput tu RM1? Tanam rumput boleh dapat duit. Jual apa nama pokok bunga boleh dapat duit. Ni. Jadi toke PA system boleh dapat duit. Ni tanya abang kita. Ni, sediakan kemah, kanopi pun boleh dapat duit. Saya ada kawan tuan-tuan dia sewa kanopi ni. Jenis Allah, hak besar punya tent ni tuan-tuan ni. Si ada aircon semua. Saya kata berapa ratus ribu sewa ni. Dia gelak tuan-tuan. Setakat yang ni dia bagi free. Ni hak kita ni. Saya nak 5 ambil free ke Ustaz. Rupanya dia sewa tuan-tuan. Kemah dia tuan-tuan. Loh, setengah padang ni. Saya ceramah ni. Habis-habis pakai 2-3 hari buat balik. Saya tanya hampa letak di mana kemah besar ni? Store besar mana? Apa benda yang Allah Ta'ala tak bagi rezeki pada kita? Tapi mak, bapak kita, kalau tak ada dua benda ni habis. Saya basuh tuan-tuan. Saya gerak. Saya kata. Dia kata kat saya balik. Dia kata. Saya tak bagi can. Saya kata balik. Mana faham, tak faham, sudah. Saya sedih. Orang tak mau bela mak, orang tak mau jaga ayah. Saya sedih. Sebab tu saya buka sekolah tu ada 270 orang. 270 orang tuan-tuan saya bela. Makcik-makcik.
Tadi habis program tadi, saya lalu kat depan pondok, ada satu makcik tu duduk kat pintu. Tengok muka saya. Ustaz sihat kan balik umrah? Sihat aja. Aja sihat. Sihat. Dah makan dah? Dah dah. Mai makcik sebelah dia pula. Ustaz berserinya balik Mekah. Berseri apa? Tak ada berseri apa. Mai makcik hujung tu pula. Ustaz nak bagi pisang. Dia suka pisang. Saya suka pisang. Dia tahu. Dia tanam pisang belakang pondok dia masak. Saya kata, Mai, nak mana Ustaz? Naik kereta saya, kita ronda. Marilah orang tua-tua tu umur 84, 74 main ronda naik kereta. Buka tingkap keluar kepala. Orang tua-tua. Ada anak tak main tengok. Ada anak buang. Anak hebat-hebat tak bagi duit walau sekupang. Ada yang tak jumpa anak dah 7 tahun. Anak hantar-hantar main sekolah saya kan. Tapi lah tak main hantar, tak main tengok. Raya pun tak main. Sebab tu saya tak bangga langsung kalau gaji mahal, kerja besar tapi tak ingat mak pak. Saya tak bangga langsung hang. Ni tua ni. Duk pakai pampers ni. Tu mak hang, kanser. Tu mak hang, potong kaki. Hilang sebelah ni. Diabetes. Sebab tu nama dia diabetes. Dipotong betis. Tak jaga pula dai paha. Potong paha pula. Dai paha pun tak jaga dai. 2 orang dah pelajar saya mati dipotong sampai ke paha. Duk atas katil. Bila balik pada hospital saya pergi duk tengok di pondok dia. Udah tak ada kaki ustaz oi. Tak apa. Terima kasihlah ustaz nolong. Ish tak ada apa tanggungjawab saya. Saya ambil upah nurse jaga dia. Cuci luka dia. Satu hari datang Kementerian Kesihatan nak swab test. Nurse datang apa semua nak swab test masa tu PKP. Semua pelajar-pelajar saya, orang tua-tua ni dengan saya pun jolok sekali hidung. Dia pun kena jolok. Sebelum dia kena jolok hidung, tapi duduk kat pondok dia. Ustaz, saya ni dah tak lama tu. Mana tahu tak lama? Tak saya dulu pergi kot. Saya tahulah. Semut dah hurung kaki saya. Allah. Semut dah hurung kaki dia yang kena potong tu. Walaupun berbalut, semut dah hurung kan. Saya pun tengok, no. Allah. Halo. Mailah tengok. Sibuk lah Ustaz. Halo. Boleh main tengok tak? Allah. Tengoklah sikit Ustaz. Sekarang ni sibuk lah. Saya dah 3 kali call. 3 adik-beradik saya call. Seorang pun tak mau main. Saya tak telefon dah. Hantar hospital balik. Mati kat hospital. Bila dah mati, baru telefon. Nak main. Tunggu sampai kami datang. Jangan ke bumi lagi. Jangan ke bumi lagi. Tunggu kami datang. Nak tunggu buat apa? Dah mati. Waktu dia boleh cakap, waktu dia boleh minta ampun, hampa tak mau. Sebab tu tuan-tuan, bila saya dengar sekolah kita ni nak buat tempat wuduk, bila saya dengar sekolah kita ni nak besarkan tempat sembahyang surau, nak cari dana untuk sekolah ni, saya kata kat PA saya terima. Mudah-mudahan bila kita buat sekolah, buat tempat sembahyang, buat tempat wuduk, anak kita duk ambil air sembahyang, anak kita duk sembahyang apa-apa semua di situ. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk dia. Jadi anak soleh, solehah. Mudah-mudahan dia boleh berkhidmat untuk kita.
memberi manfaat pada kita sampai kita mati. Sebab tu jangan kedekut tuan-tuan untuk berwakaf, untuk menderma. Niat, ya Allah, mudah-mudahan bila aku derma ni, ya Allah, adalah kebaikan untuk anak aku, anak yang soleh dan solehah. Jadi saya dengan ini melancarkan kutipan dana, derma dan wakaf untuk pembesaran tempat mengambil wudu, pembesaran tandas dan sebagainya di surau kita. Jadi tuan-tuan boleh masukkan derma tuan-tuan, wakaf tuan-tuan pada tabung yang beredar, yang anak-anak kita yang pakai baju khas. Dan saya sendiri masukkan tabung untuk sekolah tuan-tuan, saya derma daripada pihak saya sebanyak RM2,000 untuk sekolah. Walaupun anak saya tak sekolah sini, saya pun tak sekolah sini, saya tetap nak bagi juga. Sebab saya tahu bila kita bagi untuk sekolah, kesan dia cukup besar untuk kita sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan, saya lancarkan kutipan untuk anak-anak kita, kemudahan anak-anak kita. Di mana dia pelajar-pelajar sekolah dipersilakan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, yang saya takut saya katakan tadi ialah tentang akhlak. Orang dah jadi seperti mana yang Nabi sebut, wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Di akhir zaman ada 3 penyakit yang akan sampai pada anak kita. Pertama, wa aqqa ummahu, dia derhaka pada ibunya. 2, wa jafa abahu, dia benci bapa dia. 3, wa barra sadiqahu, dia hanya berbuat baik dengan kawan-kawan dia sahaja. Adakah 3 penyakit ini dah sampai pada keluarga kita? Pertama, anak jadi derhaka pada mak. Tengking, bunuh, rodok, potong, kerat. Mak dia pun dia kerat tuan-tuan. Dia boleh korek tanah belakang rumah dia, korek lubang, kambut mayat pak dia, mak dia. Tuan-tuan boleh bayang? Anak bunuh mak sendiri. Yang duk keluar hari ni, CCTV merata di hospital. Dia tunjai kepala mak dia. Mak dia duduk atas wheelchair, dia tunjai kepala mak dia. Dia marah apa tau, mak dia duduk engguk-engguk gini. Orang keluar dalam YouTube, keluar dalam Facebook. Yang sepak mak dia. Kena tangkap anak dia sebab terajam mak dia. Belum masuk lagi tuan-tuan, yang ugut dengan pisau nak tikam sebab tak bagi duit untuk beli dadah. Datang satu mak, dia suruh saya tolong tengok anak dia ni ketagih gam, hidu gam. Saya kata ke anak dia, nganga mulut. Nganga mulut. Dia pun nganga. Dalam ni tuan-tuan, dia punya langit-langit ni hitam, berlubang. Dia punya hidung dia, 2 ni, dah jadi sempit, dah jadi rongga sini ni. Sebab dia tarik gam. Dan dia kongsi gam dengan bapa dia. Ini nama dia keluarga misali. Pak hidup gam, anak hidup gam. Allahu Akbar. Ada anak dara, mak dia datang bawa jumpa saya. Anak dia tiap-tiap malam mimpi naga, mimpi rimau. Duk cekik dia, duk terkam dia. Tolong anak saya ni tak boleh tidur malam. Naga duk kacau dia, rimau duk kacau dia. Saya kata dekat dia, anak dia, ada masuk hutan? Tak ada. Ada buat benda tak elok? Ada tak buat benda tak elok?
Jangan takut. Kita bertiga ya. Dia panggil mak dia. Dia selak belakang badan dia. Mak dia tengok, astaghfirullahalazim. Kenapa kak? Ustaz, anak saya pasang tatu kat badan. Sebelah sini naga, belah kanan ni rimau. Ustaz nak tengok tak? Tak mau, aurat tu. Kak tengok. Lukis naga besar ni Ustaz ni. Besar tapak tangan kita, mak dia kata. Saya tanya, buat di mana? PJ. Kedai siapa? Orang bukan Islam. Pasal apa buat? Saja. Ramai tak buat? Kawan-kawan buat. Mak pak mereka tahu tak? Tak tahu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Anak dara kita pergi buka baju dekat orang jantan tu duduk lukis tatu atas badan dia. Gelak budak-budak nampak tak? Entah dia dengar tak dengar tuan. Bila malam dia tidur, dia mimpi naga, mimpi rimau. Naga, rimau, naga, rimau. Saya kata buang. Buang benda tu hilang mimpi. Mak dia kata nak buang lagu mana? Saya kata lagu rock, lagu apa? Takkan nak ambil striker pergi pekuk kot. Allahu Akbar. Saya, ya Allah, tak tuan-tuan, oi, apa yang saya tak jumpa? Dia bawa anak dara dia. Ustaz, anak saya mengandung. Oh. So, saya nak letakkan anak saya di sekolah Ustaz. So, habis mengandung, habis bersalin, kami ambil balik. Kalau anak dia ada apa semua, Ustaz ambil anak tu. Saya tanya kenapa tak suruh suami dia yang belah? Ustaz, kalau saya tahu siapa yang buntingkan anak saya cari jantan tu. Tu mesti ada orang buntingkan dia. Ramai. Oh. Ramai dia kata anak dia tuan. Jadi tak tahulah ustaz budak ni tampar orang. Dia marah anak dia. Kak tak guna kak marah dia, benda dah jadi. Itu minta tolong ustaz, bila dia duduk sini sampailah dia bersalin, nanti dah bersalin kami ambil. Anak ni ustaz belalah. Saya kata kak ni bukan welfare. Sekolah saya bukan welfare. Anak akak bertanggungjawab cari balik jantan sampai dapat, akak belalah dia. Anak tu tak salah, baby tu tak salah. Mak dia yang salah, jantan keparat tu yang salah. Tu satu hal. Ni hak sekolah menengah ni tuan-tuan, oi, anak mengandung. Bapak dia telefon pula nak jumpa, mai. Ustaz, anak saya mengandung. So saya ya. Saya nak nikahkan dia dengan jantan tu. Tapi fikir-fikir pula tak guna ustaz. Bagi menikah pun budak tak boleh pakai punya. So saya cadang, saya nak belalah anak saya dengan baby tu. Apa pendapat ustaz? Saya nak bela dia, kemudian bila lahir, saya minta anak saya jaga, saya pun nak jaga sekali. Saya tak nak kasih dekat orang lain. Apa pendapat ustaz? Nombor satu, saya cakap benda dah berlaku. Jantan pula tak nak tanggungjawab, lari. Abang, anak mengandung. Satu. Kalau abang ambil budak tu, baby tu, abang bagi dekat orang lain, abang bagi dekat saya, anak abang takkan merasa susahnya bela anak. Anak abang takkan merasa payahnya bela anak. Biar dia mengandung, biar dia rasa sakit bersalin, biar dia rasa basuh berak anak, biar dia rasa susah menyusu anak, biar dia rasa susah tidur malam, biar dia rasa susahnya jaga budak demam. Kalau abang bagi orang lain belah, nanti dia buat lain abang. Oi, biar dia belah. Okey, saya pegang cakap ustaz.
Pegang. Tuan-tuan yang saya cakap kem tahsin tadi ni. Kem tahsin yang saya buat kem GT sekolah tu. Fesi saya ada 20 orang. Facilitator. Laporan petang sampai. Ustaz, saya dah perhati 3 sesi budak ni. Dia duduk. Dia tak bersenam. Dia tak datang. Dia duduk. Dia menong. Boleh tak Ustaz kita panggil budak ni? Boleh? Panggil. Bila panggil, tanya. Sebab apa tak aktif? Sebab apa tak buat? Sebab apa tak join? Mengandung. Tingkatan 2. Ayah tahu? Mak tahu? Cikgu tahu? Tak tahu. Tak apa Ustaz. Saya tahulah nak buat macam mana. Rupanya tuan-tuan, dia dah pernah gugurkan dah. Saya panggil mak dia, saya panggil bapak dia, bawa balik. Pregnant. Report polis. Bawa rumah. Takut tak tuan-tuan? Yang paling saya takut sampai sekarang saya duduk terbayang tuan-tuan, yang mak pak dia macam saya. Yang mak pak dia macam saya, sibuk ceramah. Tuan-tuan tahu tak, kakak dia dengan adik dia perempuan lesbian. Duduk dalam asrama lesbian, adik-beradik. Terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejut macam tu. Saya panggil ayah dia, panggil mak dia. Mereka ni lesbian, tuan tahu tak? Betina dengan betina, perempuan dengan perempuan. Lesbian. Dalam rumah saya nak syak, dalam bilik tidur mak pak mana nak syak? Mak pak sibuk di luar, mereka duduk main sama-sama mereka. Kantoi dekat sekolah saya, waktu camp sekolah. Saya kata jangan tampak depan saya, jangan pukul, jangan apa. Pergi counselling budak ni. Saya tak boleh nak counselling sebab saya duk kena jaga berhati lagi tu. Camp macam mana. Yang ni abang buat balik, tuan buat balik, ustazah buat balik, selesaikan masalah. Kami dapat tarik keluar masalah dia pun syukur dah. Kita solve the problem sama-sama. Tuan-tuan, kadang-kadang anak-anak takut nak bagi tahu pada kita. Tapi anak akan bagi tahu pada cikgu. Kadang-kadang cikgu di sekolah boleh kenal. Budak ni ada masalah. Budak ni ada kemurungan. Budak ni ada anxiety. Kadang-kadang cikgu di sekolah ni, dia boleh tengok budak ni ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, tolonglah bagi kerjasama pada cikgu. Janganlah main nak serang cikgu besar. Main nak empuk meja. Main nak cekak tali leher cikgu. Kebetulan cikgu pula sekarang tai tak pakai dah. La ilaha illallah. Janganlah duk main cekak tak tu hala. Main cekak pinggang, main nak ramping pinggang kita. Bincang elok-elok dengan PIBG. Setiap masalah boleh settle. Saya sekolah saya pun ada masalah, boleh settle. Yang penting anak-anak kita ni jadi orang. Yang penting anak-anak kita ni boleh kita harap dia jaga kita sampai mati besok. Dia masih lagi post pahala pada kita. Dia tak terlibat dengan dadah. Dia tak terlibat dengan benda yang pelik-pelik. Dia tak terlibat dengan kongsi gelap. Tak terlibat dengan benda-benda yang haram. Dan tak terlibat dengan ajaran-ajaran yang sesat. Sebab mereka lepas daripada Taman Ria ni tuan-tuan, dia riang-ria tempat lain pula. Dia pergi Kuala Lumpur, dia riang-ria. Dia masuk universiti, dia jumpa siapa? Dia jumpa orang lembut. Duduk di sekolah main bola. Masuk universiti jadi lembut. Kata dia. Dia ada geng lembut. Ada tuan-tuan yang pergi jumpa di sana, dia menikah dengan orang Syiah.
Saya, pak dia kata, Ustaz, oh anak saya menikah dengan orang Syiah. So, saya nikah orang Syiah, tuan-tuan tahu tak apa dia nikah orang Syiah? Saya dengar tu, Allah. Dia muta'ah, tuan-tuan oi. Tuan faham muta'ah? Selesai hak ni cerai, nikah ni pula, nikah ni pula. Allah, jadi macam sepak bola. Pasing kawan tu ambil, pasing kawan ni ambil. Sebab tu orang seronok jadi Syiah. Kita ingat anak kita baik lah, pakai purdah lah. Purdah. Kalau tak ada ilmu, tuan-tuan, harga. Yang masuk jadi keldai dadah. Bawa dadah, bercinta, bawa dadah dalam beg, pergi Amerika, kena tangkap. Pergi Jepun, kena tangkap. Pergi Singapura, kena tangkap. Bercinta punya paksa, tuan-tuan, bawa beg. Aku bagi hotel kat hang, aku bagi duit. Jumpa kawan aku kat sana, aku tak boleh pi. Sampai dekat airport, custom tahan. Buka-buka dadah. Tu yang belum lagi jadi keldai dadah, belum lagi jadi hamba pelacuran yang tuan-tuan baca baru ni. Konon-konon nak jadi model. Ditawarkan model. Akhirnya jadi tempat untuk dilacurkan. Kita tak ingat betul-betul tentang dua benda ni. Iman dan agama ni. Apa tuan-tuan nak jadi? Dalam handphone saya ni, penuh. Anak, mak, pak yang hantar gambar anak. Ustaz, anak saya ni bercinta. Cinta orang mana? Orang kulit hitam. Oh, tak apa lah. Elok. Jodoh. Jodoh kan jodoh. Dia nak murtad. Nak masuk agama lain. Ustaz, tolonglah Ustaz. Nak lari pergi Amerika lah. Saya pun dihantar gambar lah. Comelnya budak Melayu kita ni. Dia hantar pula gambar hak kulit hitam tu. Allah, macam mana lah hang boleh berkenan ni. Bukan saya nak hina hak kulit hitam tu, saya tak hina. Pak saya apa cinta punya pak saya sampai hang boleh tukar agama hang. Tak mana yang menariknya, lebih menarik daripada agama. Bukankah agama lah yang paling menarik sekali? Hang boleh tolak Islam, cinta punya pak saya. Jadi tuan-tuan orang Taman Ria. Taman Ria orang yang paling terkenal di Sungai Petani. Paling top. Taman Ria. Saya pergi mana pun, Taman Ria. Ui, seronoknya. Orang muda. Taman Ria, taman orang-orang muda. Anak-anak sekolah rendah ramai. Umur lebih kurang 40-an semua. Majoriti. Maknanya kita ni mempunyai banyak lagi masa untuk kita didik anak kita. Macam saya, kampung Manjui, kami kampung tua. Yang duduk tu semua orang tua-tua. Termasuk saya tua. Orang muda tak duduk taman di kampung Manjui. Mereka duduk taman Meru. Meru, dekat Maiden Meru semua taman-taman muda. Kami kampung tua. Kampung tua lain. Taman-taman orang muda lain. Orang muda, pemikiran dia cerdas. Orang muda, tindakan dia pantas. Orang muda, dia mempunyai visi yang panjang. Mak bapak yang muda-muda ni tuan-tuan, dia tengok pendidikan anak-anak dia hebat. Dia nak hebat. Macam saya duduk di kampung Manjui, kami orang tua-tua, majoriti. Warga mas semua dah. Anak-anak semua lepas-lepas lain. Jadi bila saya bercakap dengan mereka, tak sesuai dah saya cakap macam ni. Sebab mereka tak belah anak lah. Mereka hanya duduk suami isteri, anak-anak gitu-gitu je. Tapi tuan-tuan, yang saya cakap malam ni sebab tuan muda. Taman tuan-tuan, taman muda. Orang muda semua. Kita ada anak beribu di sekolah ni. 1,500 orang. Anak-anak yang perlukan bantuan kita untuk mendidik mereka.
Maka kita ada 102 cikgu yang mengajar di sekolah. Maka marilah kita bekerja sama. Bentuk sebuah sekolah yang sejahtera, sekolah yang selamat, supaya anak kita nanti bila keluar daripada taman ria, kita pula keluar daripada dunia ni tuan-tuan dalam keadaan sejahtera. Saya boleh tuan-tuan, saya boleh cerita macam-macam. Di Mekah tu waktu saya nak balik ke airport semalam, nak pergi ke airport, yang hantar saya, Ustaz, boleh tak Ustaz cerita pengalaman apa Ustaz duduk di Mekah? Pengalaman seronok ke, pengalaman tak seronok ke? Saya kata boleh. Buat buku. Buat buku, saya kata. Ustaz boleh cerita tak pengalaman pelik Ustaz di Mekah? Boleh. Pengalaman yang menakutkan pun boleh, saya cakap. Saya boleh cerita dekat tuan-tuan, pengalaman saya duk jaga orang 30 tahun. Daripada tahun 92 sampai sekarang. Apa benda tuan-tuan? Sebab tu, bila anak laki-laki saya, ayah, nak pergi rumah kawan, nak sambut birthday. Pukul apa? Pukul 2. Saya pun start kereta, saya tunggu dia. Tak apa ayah, saya pergi sendiri. Tak payah, masuk. Dia anak jantan, nak pergi sambut hari jadi kawan di rumah dia. Saya hantar. Saya masuk, salam dengan pak dia. Pukul apa ayah nak ambil? Saya tak tinggal tuan-tuan. Saya nak tengok kawan dia, saya nak kenal kawan dia, saya nak tahu rumah dia. Saya tak lepas walaupun dia anak jantan. Saya tak lepas. Tambah anak perempuan, lagi saya tak lepas. Saya jadi friends pada handphone, TikTok, anak-anak saya, Facebook anak saya friends. Saya follow. Dengan siapa mereka bercakap, dengan siapa apa benda mereka duk tulis, mereka share, saya tengok. Saya sibuk macam mana pun tuan-tuan, password anak saya tahu. Jangan mengada-ngada surat benda ayah. Jadi mereka tak boleh tengok benda yang tak elok. Sebab password dia saya pegang. Saya bapa. Hang universiti ke, hang doktor ke, aku bapa. Tak ada istilah anak lebih pada bapa. Saya buat tuan-tuan. Saya tanya anak dara saya, dah ada kawan belum? Kawan ramai ayah, laki ke perempuan? Jantan? Tak ada. Kalau nak bagi tahu, ayah bagi menikah. Tak ada. Kalau gitu belajar elok. Belajar. Jangan duk kata nak berkawan, nak keluar. Tak ada. Tak ada, cantik. Saya kena ambil tahu tuan-tuan. Kena ambil tahu. Saya masuk dalam bilik jantan anak saya kemas. Katil dia, cadar dia, bawah katil dia, semua saya kemas. Malam tadi, saya sampai 10.30, saya mandi apa semua, 11.30 saya masuk bilik dia. Betul tuan-tuan? Saya kemas. Saya angkat tu, hak dia tu, angkat berat tu. Bola pimpong apa bola bowling pun saya kemas. Tengok betul-betul semua. Takut isap rokok. Takut ada vape. Walaupun dia sekolah agama, dia universiti, ambil syariah, tetap saya tengok tuan. Sebab dia anak saya. Selagi mana saya hidup, wajib pada saya ni jaga dia. Jangan tuan-tuan kata saya riak pula. Tak, saya nak cerita ketegasan dalam mendidik anak. Tapi waktu melawak, semalam saya tengok bola dengan dia. Tengok apa nama Brazil. Saya kata kat dia, kalah sana Brazil ni, kalah lah. Neymar tak Neymar mampu ya. Tengok-tengok seri. Ayah masuk dulu. Ini confirm apa nama penalti. Mai nak tengok Argentina lah, Messi pula. Aku tengok ni lepas subuh pula. Dah pergi tidur. Besok nak sembahyang subuh. Besok kita buka tengok siapa menang. Dah. Susah apa? Messi tu bukan pak menakan kita. Yang susah payah nak bangkit bersepak. Malah ni Cristiano Ronaldo bukan sepupu kita pun.
Terus ambil berat. Tapi ambil berat anak kita semayang ke tidak? Semayang ke tidak? Saya dulu lepas semayang maghrib tadi, saya telefon anak dara saya, anak perempuan saya hak sulung. Dah semayang dah? Dah semayang lama dah ya. Suami kamu semayang dah? Menantu saya pun saya tanya. Suami kamu semayang dah? Dah. Dia mengajak malam ni. Okey. Walaupun dia menantu. Apa masalah kau menantu? Kau menantu aku apa? Semayang belum? Pergi semayang belum? Benda yang paling asas kita kena jaga tuan-tuan, solat. Saya beli besar punya frame, saya beli besar punya jadual waktu semayang, saya letak di hadapan bilik tidur mereka. 10 minit sebelum azan, Quran. Satu rumah dengar. Bangun. Semayang. Kalau ayah mati pun, apa ingat jadual waktu ni? Yang ada dekat masjid tu. Jadual waktu yang ada di masjid tu, hak jawab nombor-nombor tu, tak di rumah. Suruh dia set pula. Bacaan selawat, bacaan kahfi, bacaan ini. Duha dia baca, saat lagi dia azan, saat lagi dia baca. Supaya anak kita semayang. Jadi saya harap pada cikgu sekolah kita pun jaga semayang. Pelajar saya bagi tempoh 3 bulan. Ada anak yang masuk tahfiz, dia tak mau tuan-tuan, dia ikut, dia lari ikut bapak dia kereta tu, dia lompat atas cermin, atas bonet tu, melekat je Superman. Break. Pak dia kata, aku kata mengaji sini lah. Pak dia cekak dia tuan-tuan, pitok nak asrama. Saya tengok, saya kira aku larang dengan aku kena cekak sekali, aku suka hang lah. Saya kata kat mak dia, saya bagi tempoh 3 bulan. Kalau anak abang berubah, kekal. Kalau anak abang tak berubah, ambil balik. Apa saya buat untuk budak-budak jenis tu? Yang nakal, yang tak mau dengar cakap, yang duk balik nak rumah duk teriak, tak habis-habis ni. Saya ajak semayang duha. Wadduha wal laili iza saja. Setiap hari semayang duha di sekolah, di surau sekolah. 3 bulan tuan-tuan buat semayang duha. Lama-lama jinak budak-budak ni. Bersih hati dia. Jadi saya harap pada cikgu-cikgu sekolah, jangan duk marah, jangan duk tengking, jangan duk boikot budak-budak macam tu. Depa budak. Tarik depa jadi hero-hero ni, kita semayang di surau. Pukul 9, 15 minit, 20 minit, kita jadi imam. 2 bulan, suruh budak-budak tu jadi imam. Tuan-tuan boleh tengok perubahan yang cukup besar yang kita buat pada mereka dengan izin Allah. Kekuatan semayang duha. Cuba tuan-tuan buat. InsyaAllah lembut hati budak-budak. Jadi itu saja tips yang saya nak bagi pada tuan-tuan. Saya nak balik dah. Besok pukul 9 saya nak lari pergi Kuala Lumpur pula. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah merahmati anak-anak kita. Allah memberikan yang terbaik kepada keluarga kita. Allah rahmati sekolah dan cikgu-cikgu yang mengajar anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah berkati negeri Kedah Darul Aman, negara kita yang tercinta Malaysia. Mudah-mudahan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bagi tuan-tuan yang terus nak berwakaf, tuan-tuan boleh jumpa pihak sekolah. Walaupun hari ni tak bawa duit misalnya, bagi lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita buat mendatangkan kebaikan pada anak-anak kita. Terima kasih kepada Tuan Puan Guru Besar. Terima kasih pada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.